A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna bi rahmatika rabbi idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang agak syahdu ini, di pagi yang mana ketika ini hanya satu benda je yang paling sedap kita buat pagi ni. Dengan hujan-hujan ni, kita tarik selimut dan tidur. Tapi walau bagaimanapun, itu adalah merupakan perkara yang lebih keutamaan bagi kita, tetapi apa katanya kita mendengar sedikit peringatan tazkirah pada pagi ini dalam siri tazkirah hari ini, anjuran Pusat Islam UPNM untuk sama-sama kita berkongsi ilmu agar kita dapat memenuhkan sedikit keperluan santapan rohani kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian, bersama dengan tuan-tuan sekalian adalah saya, Major Hairul Nizam bin Hamid, Pegawai Agama Akademi Latihan Ketenteraan ALK UPNM, yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk membicarakan tajuk pada pagi ini adalah kekeluargaan Islam. Alhamdulillah, walaupun dengan cuaca yang begitu menarik ini, tapi kita ruangkan sedikit masa insya-Allah untuk kita sama-sama mendengar sedikit peringatan ataupun sedikit ilmu yang cuba kita kongsikan bersama. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini dijadikan ataupun berada di atas muka bumi ini berpasang-pasangan, dan mungkin ada yang belum punya pasangan tu, mungkin belum sampai waktu dia, dan dah tertulis siapakah jodoh kita, dan yang sudah mempunyai pasangan tu, maka itulah pasangan hidup kita yang kita bersama daripada kita buka mata pagi sampailah kita tidur waktu malam hari. Jadi di sana terdapatnya tuan-tuan, pelbagai rencah ataupun pelbagai resam hidup sebagai suami isteri dalam kita melayari bahtera rumah tangga, insya-Allah. Jadi pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan sama-sama berkongsi dengan tuan-tuan tentang salah satu perkara yang mesti ada di dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami isteri untuk kita mencapai kebahagiaan. Siapa yang tak nak bahagia? Semua orang nakkan bahagia. Tak ada pun orang yang atas muka bumi ini yang aku tak nak bahagialah, aku nak rasa derita, aku nak rasa sengsara, aku nak rasa ada masalah. Tak ada. Semua berkehendakkan kita hidup dalam berumah tangga ini, kita nakkan kehidupan yang bahagia. Tetapi kurang daripada kita ataupun kebanyakan daripada kita gagal untuk mencari bahagia itu. Dekat mana silapnya? Dekat mana kita rasa bila kita tengok orang lain, bila tengok rumah tangga orang lain, bahagianya hidup, semuanya selesa, semuanya kehendak dipenuhi, semuanya tak ada, macam seolah-olah tak ada masalah. Tak ada, tuan-tuan. Sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga ini tidak ada keluarga ataupun tidak ada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai masalah. Selagi mana kita ni bernama manusia, maka selama itulah kita akan sentiasa melalui fasa-fasa, berbagai fasa untuk mencapai satu kebahagiaan ni. Jangan kita rasa kita tengok orang rasa bahagia je, tak ada masalah, tapi apa yang berlaku, apa yang konflik yang berada dalam diri mereka tu kita tak nampak. Sebab mereka berjaya untuk tidak menzahirkan rasa tak bahagia mereka itu. Tetapi
Ramai juga, ada juga yang bahagia, yang boleh hidup dalam dalam keadaan dalam harmoni rumah tangga, tak ada masalah. Bukan kata tak ada masalah langsung, tapi ada masalah tapi boleh dihadapi, boleh diselesaikan dengan cara baik. Jadi kat mana kita nak? Dari segi apa yang perlu kita tekankan? Baik tuan-tuan, saya sebagai guru agama, sebagai pegawai agama, di pasukan saya berhadapan dengan anggota-anggota yang pelbagai masalah. Banyak masalah yang timbul. Jadi dan kebetulan baru minggu lepas ada suami yang datang, iaitu anggota saya sendiri, datang ke jabat agama menceritakan tentang masalah yang berlaku, yang melanda. Banyak masalah sebenarnya dalam untuk kita hadapi dalam rumah tangga ini. Kadang-kadang kita rasa bahawa diri kita ni masalah dah cukup hebat dah. Tak ada lagi keluarga yang lain. Aku rasa aku punya masalah ni lah yang paling teruk sekali. Kenapalah aku tak macam orang lain. Dan anggota ni pun berkongsi dengan saya, dengan staf-staf saya yang lain, kata, tuan, saya tengok isteri orang lain bagus, kita tengok anak-anak orang lain bagus, semua dengar kata, tapi saya tak. Isteri saya tak nak dengar kata. Saya kata A, dia kata B. Saya kata saya nak macam ni, dia tak nak. Saya nak balik rumah mak saya, dia nak balik rumah mak dia. Jadi benda ni berlaku. Dan sehingga kan dia merasakan seolah-olah hanya dia seorang je yang ada masalah ni. Orang lain semua bahagia. Tidak tuan-tuan. Kita dalam melayari rumah tangga ini, yang mereka yang sudah pun berada di alam rumah tangga ini, hanya mereka saja yang tahu. Kadang-kadang kita rasa bahawa kita ni mempunyai masalah yang cukup hebat, tapi kita lupa orang lain pun juga ada masalah. Cuma cara mereka menghadapi, menangani masalah itu berbeza dengan apa yang kita hadapi. Saya bawakan satu kisah. Satu kisah, kalau tuan-tuan kenal dengan sahabat Nabi Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar, seorang yang tegas, seorang yang garang, seorang yang perkasa di medan perang, sehingga kan orang takut bila berhadapan dengan Sayyidina Umar ini, seorang yang bengis. Satu ketika sahabat datang. Sahabat ni dia ada masalah dengan isteri dia. Dia selalu kena marah, isteri dia selalu tinggikan suara pada dia, selalu bergaduh. Dia dah tak tahan dah. Dah tak tahan, dia bercadang nak ceraikan bini dia. Tetapi sebelum dia mengambil tindakan tu, dia berfikir adalah lebih baik dia berjumpa ataupun memohon nasihat daripada khalifah ketiga itu, Sayyidina Umar Al-Khattab, untuk menceritakan masalah ini dan berkongsi apa yang sedang dihadapi. Jadi sahabat ni pergi. Sahabat ni pergi ke rumah Sayyidina Umar. 2-3 kali juga pergi. Waktu dia pergi, Sayyidina Umar dah keluar. Waktu pergi tak dapat berjumpa dengan Sayyidina Umar. Satu ketika dia pergi sampai ke rumah Sayyidina Umar, dia nak bercerita ni, nak cerita tentang isteri dia yang selalu meninggikan suara pada dia, yang selalu herdik, marah, tengking dia. Jadi dia pergi. Ketika itu Sayyidina Umar berada di rumah dan nak ketuk pintu. Duduk di depan pintu nak ketuk pintu. Baru nak ketuk, dia terdengar. Isteri Sayyidina Umar sendiri pun sedang memarahi Sayyidina Umar. Sedang meninggikan suara pada Sayyidina Umar. Dan ketika itu Sayyidina Umar hanya diam, tenang menghadapi apa saja yang diluahkan oleh isteri dia. Jadi sahabat ni dalam hati dia, kalau aku kena macam ni, kalau Amirul Mukminin pun kena macam ni, rasanya sama je lah. Tak jadi sahabat ni tadi nak bercerita nak berkongsi masalah ni dengan Sayyidina Umar. Maka sahabat ni pun pusing ke belakang pusing pun melangkah. Baru 2, 3, 4 langkah, maka Sayyidina Umar ketika itu dah selesai kena marah dengan bini dia tadi. Dia pun keluarlah ambil angin. Kalau orang kita sekarang ni, mungkinlah keluar nak pergi minum ke, keluar nak pergi lepak dengan kawan-kawan ke, keluar nak isap rokok ke, jadi pergi keluar, nampak sahabat ni tadi. Sayyidina Umar panggil, mai sini, apa masalahnya?
Sahabat ni pun dengan long line-nya patah balik jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, apa masalahnya? Maka sahabat ni pun dengan berat hatinya, dengan rasa, alamak ayah, aku nak cerita ke tak cerita? Nak bagi tahu ke tak bagi tahu? Tak apalah, aku cerita jugalah. Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya aku tadi datang ni nak mengadu kepada engkau tentang perihal isteri aku yang kuat membebel, kuat marah, kuat ada je tak puas hati, salah sikit benda yang simple pun jadi benda-benda yang besar. Jadi punca bergaduh. Jadi aku nak cerita kat kamu lah. Nak tahu apa pendapat kamu, aku nak buat apa. Tapi bila aku sampai, aku tengok kamu pun lagi teruk kena. Lebih kurang macam aku juga. Jadi aku pun, tak apalah, aku balik. Maka Sayyidina Umar pun dengan tenang, dengan senyuman, bagi tahu sahabat, kita hidup dalam rumah tangga ni, kita kena bertolak ansur. Kena bertolak ansur. Kita jangan fikir marah kita je. Kita jangan fikir penat kita je. Semua orang penat. Kalau kita rasa kita sebagai seorang lelaki, kita mencari nafkah, isteri kita duduk di rumah tak ada buat apa-apa, kita silap. Kita silap. Apatah lagi kita sekarang ni di zaman ini yang kebanyakan isteri adalah orang yang bekerja. Isteri kita bekerja juga di luar. Tapi kita ni merasakan kalau kita tak bertolak ansur, kita ni rasa kita penat sangat bekerja kat luar, cari nafkah, cari rezeki daripada pagi sampai petang. Sebenarnya isteri kita lagi penat daripada kita. Lagi penat daripada kita. Dia pun sama bekerja, keluar sama macam kita kat pagi, balik pun petang sama juga macam kita. Lepas tu balik dia tak sempat nak fikir benda lain lagi, kadang-kadang terus pergi dapur, tengok apa benda yang patut, masak, kemudian tengok kain pula tak berbasuh, pergi basuh kain pula, tengok anak-anak main sepahkan barang-barang, pergi kemas, sampailah malam pun kadang-kadang tak settle lagi. Yang kita rasa kita ni aku dah penat kerja, aku dah balik, penat, aku nak kena sediakan. Isteri tugas je kena sediakan makanan, kena sediakan semua keperluan aku. Silap. Itu silap. Sebenarnya tugas isteri hanyalah melayan suami je. Tugas mencari nafkah, menyediakan harta, masak sendiri pun, menyediakan makanan pun adalah tugas dan tanggungjawab si suami. Perbetulkan benda tu. Kadang-kadang ada suami yang rasa dia ni sepatutnya dah lah penat kerja, balik kena layan lah, kena sediakan makanan, kena buatkan air. Jadi itu adalah tanggapan yang silap. Asalnya adalah tanggungjawab menyediakan makan, menyediakan masak, menyediakan makanan adalah tugas dan tanggungjawab seorang suami kepada isteri dan juga anak-anak dia. Bukannya isteri yang kena sediakan makanan kepada. Tetapi maknanya kita dalam rumah tangga ni kena ada toleransi. Maknanya ada ruang untuk kita bertolak ansur. Kalau nak suruh laki masak, alamatnya hari-hari makan tom yam, makan mi goreng mamak, makan roti canai, roti telur, itu je lah. Itu je lah kita orang lelaki ni yang mampu. Kayak yang tak pandai masak lah kebanyakannya. Macam saya. Tapi kalau suami boleh masak, tak ada masalah. Dan kita pula nakkan isteri yang boleh masak. Ramai suami yang nakkan isteri yang pandai masak. Silap. Itu juga adalah satu tanggapan silap, sebagaimana yang saya sebut tadi. Kita nakkan isteri yang pandai masak, sama juga macam mana kita nak kita ni sebagai suami dilayan, diberi keistimewaan oleh seorang isteri menyediakan makanan. Itu pun silap juga. Kenapa saya silap kita kena cari isteri yang pandai masak? Orang yang pandai masak tak semestinya dia rajin masak. Ingat, yang belum kahwin lagi kat luar sana, kena cari isteri yang rajin masak. Walaupun tak sedap, tak apa, lama-lama dia pandai masak, dia dah pandai, dia akan jadi sedap. Dan kita pula ni, apabila kita ni dah kahwin, makan hari-hari apa yang isteri masak, dia akan jadi sedap. Sama juga macam kita makan masakan mak kita. Sebab apa? Sebab kita celik je mata, kita boleh makan je mak kita dah masak. Kita makan hari-hari apa yang mak kita masak. Dah tentulah bila kita tanya siapa punya masakan yang paling sedap, mak kita lah punya masakan. Sebab apa? Kita makan hari-hari. Dah sebati dengan selera kita. Begitu juga dengan isteri. Maknanya bila isteri masak, kok mana-mana pun dia akan jadi sedap. Percayalah. Jadi isteri-isteri di luar sana, jangan risau. Jangan, saya tak pandai masak lah Ustaz, saya takut tak sedap. Tak. Suami ni kerja dia makan je. Bila lapar dia makan lah.
Mana apa yang kita sediakan tu insya-Allah dengan rasa ikhlas, insya-Allah makanan apa pun akan jadi sedap. Kita akan berusaha. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan Dalam TV ada, dalam internet, dalam YouTube, dalam macam-macam cara untuk masak. Senang je. Orang lelaki ni tak susah makan dia. Senang je. Masak je lah apa pun, insya-Allah dia akan makan. Yang penting daripada air tangan isteri tu sendiri. Itu yang saya kata tadi silap. Jangan orang lelaki kat luar sana pilih isteri yang pandai masak. Kena cari isteri yang rajin masak. Bila rajin, insya-Allah hari-harilah kita makan. Tapi yang pandai masak je, yang pandai masak ni dia memang tahu masak. Masak dia kalau sekali dia masak memang sedap. Tapi dia malas. Jadi apa masakan kita hari-hari? Masakan kita adalah order daripada bang sebelum balik tu kan. Bang nanti beli tom yum campur, bang nanti beli siakap 3 rasa. Dia buat apa kat rumah? Main WhatsApp, main Facebook. Jadi kat mana pandainya tadi tu tak digunakan. Jadi kita kena cari isteri yang rajin masak. Tapi sebenarnya apa yang saya nak kaitkan, kita kena bertolak ansur. Dalam rumah tangga ni memang kalau nak kirakan ikut hukum, memang betul. Suami kena sediakan semuanya. Isteri kena duduk relax je. Kerja pun tak payah. Tapi kalau sekarang dengan keadaan kita hidup di Malaysia ni sekarang ataupun di dunia sekarang ni, kalaulah isteri tu tidak bekerja, boleh hidup. Tak siapa kata tak boleh hidup. Boleh. Selagi mana suami tu boleh mencari nafkah, boleh mencari rezeki, insya-Allah kita boleh hidup dengan senang. Tapi tak adalah kita nak minta apa keinginan kita yang kita rasa nak lebih tu tak dapatlah macam orang lain. Jadi dengan atas dasar itu kita sebagai suami, ingat, suami kena sentiasa redha dengan mengizinkan isteri tu bekerja. Bekerja, maknanya isteri tu bekerja, dan ingat juga hasil daripada kerja itu adalah apa saja yang isteri tu bekerja itu adalah duit dia. Ingat, itu duit dia sendiri, tetapi untuk kita berkongsi. Kita ni memang betul lah kadang-kadang kalau kita tak izinkan isteri kita kerja pun, dia tak boleh bekerja dan dia tak ada pendapatan juga. Tapi kalau kita ni pula, kalau kita saja yang bekerja pun, mungkin kita tak mampu nak selesaikan berbagai-bagai keperluan yang perlu kita lunaskan setiap bulan. Jadi kat mana kita kena bertolak ansur, dan suami kena memainkan peranan yang cukup penting. Kita kena berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya kepada isteri. Khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahlinya, dengan keluarganya. Dan Nabi aku adalah yang paling baik kepada keluarga aku. Jadi keutamaan adalah daripada suami ini adalah kepada keluarga di sini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang nak saya tekankan dalam untuk mencapai kebahagiaan ini, kita perlu penekanan. Penekanan yang pertama dari segi akhlak kita. Dari segi akhlak kita. Kadang-kadang kita rasa macam mana aku nakkan isteri aku ni sembahyang, aku nakkan isteri aku ni pakai tudung, aku nak isteri aku ni taat kepada Allah Ta'ala, tapi aku macam mana? Aku sembahyang pun kadang-kadang tertinggal. Aku kadang-kadang itu yang berlaku. Sebab itu bila saya tanya kepada anggota ini tadi, bila dia bermasalah, pertama sekali daripada kalau dalam sesi kaunseling, saya akan tanya soalan satu je. Sembahyang tak? Dan yang menyedihkan, kebanyakannya jawapan adalah tak sembahyang. Ataupun kadang-kadang, Ustaz. Ataupun jarang-jarang, Ustaz. Isteri pun sama. Jadi, kat mana kebahagiaan itu? Maka kita tidak akan dapat capai kebahagiaan sekiranya kita, kat mana punca kuasa kebahagiaan itu tadi? Siapa yang memberikan kita kebahagiaan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sendiri tak taat kepada Allah Ta'ala, kita sendiri tidak dekatkan diri dengan Allah SWT, maka Allah Ta'ala takkan pedulikan kita. Jadi apa je yang kita minta, kita takkan terhasil. Takkan terhasil. Jadi kat mana punca dia? Puncanya pada diri kita sendiri. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri, mana kita kena perbaiki diri kita. Yang pertama sekali tadi yang saya sebut adalah perbaiki akhlak kita. Sebagaimana contoh yang kita boleh ambil, akhlak yang paling terpuji sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-68, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad,
mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat yang terpuji. Maka kat situ je kita kena ikut. Jadi segala contoh-contoh yang baik daripada Rasulullah ini, jadi kita kena ikut. Baik. Jadi untuk mencapai ataupun kita untuk berada dalam keadaan bahagia dalam rumah tangga ini, sesungguhnya ada di situ ciri-ciri yang perlu kita ikuti, yang kita perlu teladani. Jadi apa yang Rasulullah buat, contoh-contoh yang Rasulullah buat, kita kena ikut. Bagi suami kita biasanya, kita yang saya sebutkan pada awal tadi, kita ada rasa ego kita yang tinggi. Kita rasa aku ni ketua keluarga, aku kena dihormati. Aku ni kalau isteri tu tak boleh nak tinggi suara, tak boleh tak nak layan kita. Tapi adakah kita ini layak untuk dapat penghormatan sebegitu? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita inginkan isteri kita ni ikut kehendak kita, sedangkan kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak ikut apa kehendak Allah Taala. Kita tak ikut apa acuan yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikut ego kita, kita mengikut apa yang kita hendak, tetapi kita tidak ikut apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan kepada kita. Baik. Jadi sebagai seorang suami, saya senaraikan sedikit apa benda akhlak-akhlak yang perlu ada bagi seorang suami. Yang pertama, kita kena bertakwa. Itu kunci utama. Dengan apa takwa? Dengan kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita paling kurang pun kita sebagai orang awam ni, bukan kata askar awam tak. Kita golongan ni, kita punya level ni golongan awam. Maknanya kita tak adalah, bukan standard kita para ulama, para malaikat dan tak. Kita orang yang biasa-biasa. Orang yang biasa-biasa aja. So kita nak jadi yang sempurnanya cukup. Apa yang kita nak buat adalah kita ikut apa yang Allah Subhanahu Taala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Taala larang. Itu je. Simple. Sikit je. Okey, baik. Saya gariskan sedikit akhlak yang perlu ada tadi. Yang pertama, kita bertakwa. Yang kedua, kita kena ada kasih sayang dan belas kasihan. Sebagai seorang suami, kita mesti ada sifat kasih sayang. Sebab itulah kalau tak adanya sifat kasih sayang ni, itulah yang berlaku dalam rumah tangga. Dan berapa banyak kes saya dah hadapi, macam-macam kes yang bila sebut yang baru ni datang, saya tanya dia, kalau bergaduh tu apa yang kita buat? Biasanya lelaki apa kamu buat? Saya kadang-kadang tak boleh tahan, Ustaz. Kadang-kadang saya naik kaki tangan. Lepas tu saya tanya, habis isteri kamu buat apa? Dia pun lagi hebat daripada saya. Dia pun naik kaki tangan juga. Itu elok. Kalau macam tu, tak apa. Besok kamu datang jumpa saya bagi kamu glove. Tu glove yang boxing tu, kamu bertumbuk lah depan ni. Maknanya tak mau kalah. Dia nak bertumbuk, bini dia pun nak tumbuk. Baguslah tu. Sebabnya saya cakap dengan dia, baguslah kamu sebenarnya, kamu dah sekufu dah. Sama naik. Dia nak tumbuk terajang kamu, dia pun eloklah tu. Lain kali saya nasihatkan kat rumah tu buat satu bilik, buat ring belanggang macam WWF tu. Kau nak jadi The Rock ke, kau nak jadi apa benda ke, pakai, rasa nak bergaduh je, pasangkan glove tu, bertumbuklah dua tu. Dah habis. Relax lah. Dah kita terlepas. Sebabnya kadang-kadang apa yang menjadi punca kita bergaduh ni adalah ada yang terbuku di hati. Tak lepas. Dia tak lepas. Kita nak lepaskan. Dan cara nak melepaskan tu banyaklah. Ada orang lelaki yang cara nak lepaskan kemarahan dia keluar daripada rumah. Dia duduk di satu tempat tenang, dia relax. Bila tengah-tengah bergaduh ni, tengah bertikam lidah dengan isterinya, cara dia akan keluar, dia akan duduk tenang. Itu cara yang bagus. Maknanya kadang-kadang ada yang jenis bila bergaduh, dia akan naik kaki tangan dia. Dia akan ingat, tuan-tuan, ingat, jangan sekali-kali kita naikkan kita punya kaki tangan kita kepada isteri atau anak-anak, kerana dia akan menjadi ketagih. Apabila kita buat sekali, kita akan buat berkali-kali. Jadi ingat, cara yang paling baik bagaimana kita nak menahan sabar. Kalau apa yang Nabi ajar, kalau kita tengah berdiri, kita duduk. Kalau kita tengah duduk, kita baring. Jadi kita cuba mengawal perasaan kita. Kita lelaki boleh kawal. Bila kita marah sangat, tak boleh nak buat apa dah, kita keluar.
Biarkan isteri dia tengah marah pun, kita sama-sama marah, dia tengah marah, biarkan. Dia relax dulu apa semua, kita keluar, tenangkan fikiran, dan dah balik, kita masuk. Dah balik, jumpa balik, kita tanya apa masalah ni, apa yang menjadi punca dan sebagainya. Jadi, ada cara yang lebih baik. Ingat. Dan, apabila berlaku satunya pergaduhan ni, kadang-kadang ada juga yang jenis mudah untuk melepaskan talak. Itu yang ni yang paling bahaya, tuan-tuan. Ingat, kita bergaduh ni kadang-kadang dalam keadaan kita amarah, dengan keadaan kita dalam keadaan marah ni, kita sebenarnya pemikiran kita tak stable. Kita berfikir tak mengikut akal kita. Kita mengikut hati kita, kita mengikut perasaan kita. Jadi apabila kita marah, kita akan mengikut perasaan kita, kita akan luahkan rasa kemarahan itu, dan sebab itulah kita ni sebagai seorang lelaki diberikan oleh Allah SWT akal yang lebih sikit daripada perempuan. Kalaulah talak itu diletakkan pada perempuan, saya berani jamin satu hari tuan-tuan akan kena cerai 3-40 kali. 3-40 kali itu senang-senang je. Mana kalau talak itu di tangan perempuan. Tetapi Maha Agungnya Allah SWT yang diberikan sesuai dengan akal kita sebagai orang lelaki ini, diberikan kuasa talak itu di tangan kita. Jadi janganlah sekali-kali, saya ingatkan tuan-tuan, jangan sekali-kali pernah terfikir, walaupun terlintas pun dalam benak kita ni perkataan cerai, nak menceraikan, berniat untuk menceraikan isteri dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kerana benda itu akan menghantui kita. Apabila ada je masalah, kita fikir, kang aku cerai kang. Dalam hati ni, jangan. Buang perasaan itu sekiranya ada. Sekiranya kita inginkan rumah kita di tangga bahagia, kita buang kita punya perasaan sedemikian. Kerana tak ada kebaikan yang boleh. Sebab itulah Allah Ta'ala bekalkan kita dengan akal yang lebih sikit, tak diberikan kepada perempuan tadi. Maka kalau diberikan kepada perempuan tadi, memang banyak kali. Jadi kita elakkan. Pertamanya, kalau kita dalam keadaan marah tu tadi, apa yang kita kena buat? Yang pertama, kita duduk diam. Kita beristighfar. Kalau tengah marah-marah, tengah bergaduh, pergi ambil semayang sunat dulu 2 rakaat. Tak boleh juga pergi ambil semayang balik, semayang lagi. Tak boleh juga, marah juga. Okey, tak apa. Kalau tengah berdiri tu, duduk. Tak boleh juga, marah juga ni. Tak boleh duduk juga, baring. Nak tidur pun tak boleh, teringat lagi. Aku marah tadi dengan bini aku ni. Tak boleh. Keluar, sebab kita lelaki tak perlu minta izin nak keluar rumah dengan isteri. Isteri, sebab itulah saya cakap tadi, kita kena bertolak ansur. Dia macam mana marah sekalipun, macam mana apa sekalipun, dia tetap tertakluk pada diri dia ni adalah sebagai seorang isteri, dan perlu izin suami untuk dia keluar dari rumah. Kalau keluar dia tanpa izin kita, maka isteri kita akan berdosa, dia akan nusyus. Jadi maka kita bagi dia peluang, dia duduk. Sebab orang perempuan ni tempat dia memang kat rumah, dia seronok berada kat rumah. So biarkan dia relax, kita pun keluar, ambil, pergilah, carilah mana-mana. Kalau ada yang motor, naik motor, pergi naik motor. Kalau ada yang tempat biasa kita duduk untuk tenangkan fikiran, kita pergi. Ataupun apa minat yang kita ada, jumpa kawan-kawan, kita pergi. So, supaya kita boleh lupakan sekejap masalah ni. Belum selesai, lupakan sementara. Kerana apa? Ketika itu kita dalam keadaan yang marah. So, bila kita dalam keadaan yang marah, maka caranya kita kena cool down dulu. Nabi pun ajar macam tu, ambil sembahyang. Itu pertama tadi. Kalau tak boleh nak sembahyang pun dah tak boleh. Yang duduk baring pun tak boleh, kita keluar dari rumah. Supaya benda itu kalau kita duduk dekat lagi, akan macam-macam lagi timbul. Kena pula kita dalam keadaan yang penat, kita dah lah balik kerja, kita ada masalah di pejabat, kita ada masalah dengan staf, dengan anak-anak dan sebagainya. Tiba-tiba balik rumah ada pula masalah lagi. Jadi benda tu bila dicampur, kadang-kadang kita otak lelaki ni walaupun kosong kat dalam dia ni, tapi bila sekali sumbat banyak-banyak, jadi kita akan jadi melatah. Kita tak dapat nak kontrol. Sebab itulah jangan sekali-kali tadi saya sebutkan, naikkan kaki tangan. Ingat, jangan naikkan kaki tangan pada isteri, jangan biasakan. Kerana tak boleh. Walaupun Nabi kata kalau isteri ni kalau tak nak dengar cakap, kalau kita gaduh dengan isteri, pertama sekali apa benda yang kita buat, kita kena jauhkan tempat tidur daripada dia. Muka malam tu kalau tengah merajuk, kalau tengah marah, kita tidurlah kat sofa. Kita tidurlah kat mana-mana. Nak bagi tahu isteri yang kita ni sedang nak mengajar, nak mendidik dia bahawa kita ni tengah merajuk, tengah marah ni. So mungkin dia akan merasa, tak patut. Kenapa? Bila isteri tu tak tidur, bila suami tu menjauh daripada isteri, maka ada sesuatu yang tak kena.
Ada suatu masalah yang berlaku. Okey. Jadi tak boleh juga tu tadi, maka kita keluar, ambillah masa kita duduk relax mana-mana untuk. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali tuan-tuan, jangan sekali-kali kita melepaskan perkataan cerai, perkataan talak. Walaupun kelebihan privilege itu diberikan kepada kita sebagai seorang lelaki, tapi jangan sekali-kali kita gunakan sewenang-wenangnya. Kerana apa? Kerana itulah benda halal yang paling Allah Ta'ala benci. Talak ini adalah benda yang halal, tetapi benda yang Allah Ta'ala benci. Sebab apa? Apabila kita berumah tangga, maka kita mendirikan sebuah masjid. Kita mendirikan sebuah tempat beribadah. Maka dalam perkahwinan itu adalah merupakan lubuk ibadah. Apa saja yang kita buat dalam rumah tangga, dapat pahala. Kita mengembirakan hati isteri, dapat pahala. Kita sepanjang masa kita duduk dalam rumah, apabila kita buat benda tu dalam masjid, maka apa yang kita buat semuanya adalah ganjaran pahala daripada Allah SWT nak. Jadi apabila kita cuba meruntuhkan masjid yang kita bina ini, maka Allah Ta'ala, lubuk pahala kita tadi akan hilang. Jadi nakkah kita punya tu? Jadi tak nak. Baik tuan-tuan, yang seterusnya, akhlak yang perlu ada pada seorang suami adalah bertanggungjawab. Bertanggungjawab itu adalah merupakan benda yang asas. Sebagai seorang suami, kita kena bertanggungjawab. Sebab apabila kita akad nikah, aku terima nikahnya, maka segala keperluan, segala kewajipan yang seharusnya bagi seorang suami untuk ditunaikan kepada isteri, maka kita kena buat. Kita kena bertanggungjawab. Dan seterusnya adalah bersikap terbuka dan bertolak ansur. Macam saya sebut tadi lah. Mana kita jangan fikir kita punya masalah je. Jangan kita fikir kita je yang penat. Sedangkan isteri kita pun sama. Dekat tempat kerja tak tahulah apa benda dia buat. Tak tahulah apa benda yang dah kena marah dengan bos ke, balik rumah nak sediakan keperluan kita lagi. Tapi kita pula balik dengan keadaan marah. Jadi tak apa. Kalau isteri merajuk, kita diam. Kita pujuk. Kadang-kadang tak salah pun. Tak jatuh pun ego kita sebagai seorang lelaki apabila kita merendahkan diri kita untuk memujuk isteri. Tapi tak larat juga kalau hari-hari kena pujuk kan. Sekali-sekala sang isteri pun, si isteri pun kenalah faham juga suami. Kadang kita ni suami ni kadang-kadang kita marah macam mana pun, kita bila dengar satu perkataan, automatik kita akan cool down. Tuan-tuan cuba. Para isteri pun kena buat macam tu. Contoh, tengah marah-marah aja kan, walaupun tak kira lah siapa salah ke, siapa salah ni, kita tengah marah ni. Dah tentu-tentu kalau isteri, walaupun kadang-kadang kita pun yang salah ataupun isteri yang salah, tengah marah-marah tiba-tiba isteri dia rendahkan sedikit dia punya ego. Perempuan pun ada ego juga tuan-tuan. Jangan ingat kita je lelaki. Jadi apabila kita tengah marah ni, kita dengar satu perkataan je, bang, saya minta maaf. Hilang terus. Tak percaya, akak-akak kat rumah tu cuba buat. Memang kadang-kadang kita, suami aku ni tak faham ke? Aku pun penat juga. Aku pun kerja juga. Bukan kau seorang je kerja. Tapi, sama juga macam kita. Kalau isteri tengah marah-marah ni, cuba tuan-tuan, cuba sekali, tengah-tengah marah ni, yang abang minta maaf lah, abang salah ni. Walaupun kita tahu lelaki ni, kita, aku tak salah ni sebenarnya. Tapi, tak apa, tuan-tuan cuba. Tak apa yang abang minta maaf. InsyaAllah dia akan habis. Mati kat situ je. Dia dah tengah banyak-banyak ni, satu dia hentam kita ni. Bila sebut perkataan yang abang minta maaf, dia akan terus. Dia pun, alamak, dah tak ada modal lah nak cerita. Oh, dah minta maaf. Okey. InsyaAllah. Itu cubalah. Kadang-kadang ada juga yang jenis hardcore, tak makan juga. Dia tak kira, dia nak hentam juga, dia nak marah juga, nak lepas juga. Jadi bersabarlah. Bertolak ansur lah. Ingat. Sebabnya kadang-kadang kita lelaki ni memang simple. Memang simple. Contoh kalau kita pergi, kalau kita orang rumah ni nak suruh kita beli barang kat kedai. Nak beli barang kat kedai. So dia akan bagi tahu kita detail. Tapi kita akan pergi terus ke situ je. Orang perempuan tak. Orang perempuan dia akan pergi, dia akan tengok satu mula. Oh ini kat kedai konsep mahal. Ini dekat NSK murah ni. So kita tak payah beli sini. Yang ini dekat 99 lagi murah. So dia akan pusing tawaf satu kedai tu. So bila pergi, mana bang? Tak ada lah. Padahal ada. Tapi benda tu tak kena dengan harga dia. So kita jangan risau. Jadi kita orang lelaki ni kena bersabar. Memang begitulah cara. Kalau contoh nak beli baju raya ke apa, kita ni contoh kalau tuan-tuan pernah pergi beli belah kat Jalan Tar tu, kadang kalau time nak raya ke apa semua mesti jam kan. Kalau satu Ahad memang jam lah. Biasanya saya akan drop dekat depan Sogo tu,
drop depan Sogo ni, saya cerita kisah saya lah, dengan rumah saya. Saya drop depan Sogo tu, saya pusing ke depan sampai balik, pusing depan, lalu dekat Masjid India nak cari parking tak ada, lalu depan Campbell, pusing balik depan Sogo, dah ada kat depan. Dia kata dah pergi semua dah. So dah pergi semua tu, dia akan pergi balik kedai yang mana tadi je, tapi dah round semua dah. So itu standard. Kita tak sama dengan orang perempuan. Kalau kita lelaki senang, masuk kedai kita nak beli apa? Beli gula. Pergi masuk kedai terus ambil gula, balik jalan. Senang. Sebab tu yang terbaru tadi, ada sahabat saya dia postkan dalam WhatsApp ni, senarai barang-barang yang isteri suruh beli. Jadi nak ceritanya, bila orang perempuan ni dia kalau tak boleh pergi, dia nak apa benda yang kita beli tu sama macam mana dia beli. Dia nak sebiji. Saya baca sikit lah, okey. Dia bagi dia punya senarai-senarai ni, beli ikan kecil-kecil, 12 ekor. Siap tulis 12 ekor. Jangan lebih, jangan kurang. Nak juga 12 ekor, ada jenis macam tu, okey. Telur sepapan 30 biji. Dah tentulah sepapan tu 30 biji, tapi ada lelaki yang tak pernah beli telur. Kalau bini dia cakap telur 30 biji, dia akan pergi kutip telur yang kedai runcit tu, biasa dia letak dia longgok, dia akan kira 30 biji mur dalam plastik. Tapi sebenarnya dekat atas papan tu dah cukup dah 30 biji. Cuma nak bagi tahu isteri ni, dia punya detailnya bercerita 30 biji sepapan, pun dia tulis juga kat situ. Dah siap sepapan tu, tak payah kira dah, ambil je. Siap tulis lagi dalam senarai. Lengkuas, beli besar penumbuk kakak. Maknanya anak dia lah ni. Kalau kecil jangan. Maknanya pening pula lah lelaki ni, macam mana besar penumbuk anak aku ni. Nak kena beli. Okey. Macam-macam lah. Macam-macam benda. Yang kita masalahnya orang lelaki ni pula, kadang-kadang kalau yang tak biasa, yang sebelum ni kita tengok dalam media sosial, benda yang kita tak biasa beli. Benda yang selalu tertukar, tapi saya tak adalah. Alhamdulillah. Benda yang selalu tertukar bila bini suruh beli halia lengkuas. Mana satu halia, mana satu lengkuas. Daun kucai, daun bawang. Mana satu kucai, mana satu bawang. Daun ketumbar, daun sop. Jadi kalau yang dah melalui fasa PKP tu semua dah pengalaman tu. Alhamdulillah jugalah. Kerana adanya PKP ni, maka kita kenal mana satu ketumbar, mana satu sop. Jadi jangan kita tertipu lagi. Kadang-kadang benda-benda simple, kita rasa benda tu simple, tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah sebenarnya kemanisan dalam rumah tangga apabila kita dapat membahagiakan antara satu sama lain, insya-Allah. Kita akan berada dalam rumah tangga yang harmoni. Dan seterusnya lagi, akhlak bagi seorang suami, saya teruskan, kita kena bijak dalam mengambil tindakan. Apa saja yang kita buat, berfikir dulu sebelum kita bertindak. Tapi tak ramai yang buat macam tu. Kita dah buat dulu, bila dah berlaku, baru kita menyesal, ya Allah, kenapa aku buat macam ni? Kenapa benda ni berlaku? Kenapa aku tak fikir dulu? Kenapa apabila sudah berlaku, kenapa itu tak ada guna lagi dah. Benda dah berlaku, kenapa tu tidak ada guna lagi dah. Jadi ingat, sebelum buat apa-apa tindakan, kita kena berfikir dulu. Seterusnya kita bermusyawarah. Kita kena berbincang. Sebab itulah kita kena ada sesi. Ingat tuan-tuan dan perempuan, terutama yang lelaki ni, orang perempuan ni dalam sebulan waktu tempoh dia, dalam kehidupan seharian dia dalam sebulan tu, ada ketika waktu yang mana dia tidak boleh mengawal emosi dia. Dia tidak boleh, dia akan ada satu ketika waktu tu kita kena bersabar. Kerana apa? Waktu tu memang dah dijadikan oleh Allah SWT, dianugerahkan oleh Allah SWT kepada semua perempuan. Ada 1 hari, 2, 3 hari dalam kehidupan dia, dalam masa sebulan tu, dia punya emosi tidak tentram, terganggu. Dia akan ada je tiba-tiba datang benda ni semuanya, dan dia akan lambakkan, dia akan luahkan dalam rumah tangga. Jadi kita sebagai seorang lelaki, kita kena sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi keadaan itu. Jadi cara kita kena bersabar dengan apa saja, dan kita kena bermuasyarah, bermusyawarah, dan kita berbincang dengan isteri, apa yang masalah, apa yang tak kena, kita bincang elok, supaya kita nakkan kebaikan dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Baik, dan yang terakhir sekali, kita kena memberikan contoh yang terbaik. Kalau kita nak isteri kita baik, kita kena baik.
Kalau kita nak isteri kita macam ni, kita pun kena macam tu. Kalau kita ni aku pemakai seluar pendek, tapi bini bila pakai kain ketat-ketat kita marah. Bila bini tak pakai tudung kita marah. Kita pun keluar lutut selamba je nampak. Jadi ingat, kita nak macam mana isteri, jangan kita kahwin, kita jangan expect kita dah dapat isteri macam mana yang kita nak. Isteri yang sempurna. Oh, dia macam ni sekian. Tak. Bila kita kahwin, kita kena tentukan macam mana kita nak isteri kita. Kita nak isteri kita macam ni, kita yang kena tentukan. Kita kena buat dulu. Sebabnya orang perempuan ni, kalau kita tak buat, dia pun takkan, abang pun tak semayang, abang nak suruh saya semayang. Abang pun tak buat ni, abang nak suruh saya buat macam ni. So, jadi, untuk kita dapatkan isteri yang kita nak, dia pun ada perasaan yang sama juga. Isteri pun nakkan suami idaman. Dia pun nak macam mana kehendak dia. Waktu kita kena masa bercinta, semua indah. Semua tak nampak. Waktu bercinta, semua kentut pun wangi orang cakap. Tapi bila dah kahwin, kalau dulu jalan tersepak batu, marah batu. Tapi bila dah kahwin, lama sikit sepak batu, awak tak nampak ke? Buta ke batu kat situ? Yang pergi sepak buat apa? Beza tak? Jadi, kita nakkan isteri kita nakkan isteri nak dengar cakap kita kena dengar cakap Allah SWT. Itu dia punya kunci. Kita nakkan isteri kita macam ni, sekian baiknya, kita kena baik. Jadi kita jangan salahkan isteri kalau isteri tak menepati cita rasa kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri tidak menepati cita rasa isteri kita. Jadi apa yang kita ada dalam rumah tangga ni, kita kena sentiasa bertolak ansur, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Jadi untuk mencapai sebuah keluarga yang harmoni ini, paling penting akhlak kita kena terbaik. Jadi akhlak yang kita kena utamakan. Kita buat apa je, contoh kita dah ada banyak. Dan yang paling utama, contoh dah ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kita ikut je. InsyaAllah segala apa yang kita nak, segala apa yang kita idamkan, walaupun tak sempurna macam mana pun, tapi kita berada dalam satu bahtera. Kalau cukup cantik dia punya layar dia, cantik dia punya nahkoda, cantik dia punya anak-anak awak-awak dia punya semua apa yang ada keperluan dalam kapal tu semua cukup, insya-Allah kita akan berlayar dengan tenang, kita akan menuju. Kita tak nak apa pun, tuan-tuan. Penghujung kita nak apa sangat yang kita nak kejar, semua ni tak ada. Satu masa nanti kita tetap akan dijemput oleh Allah SWT. Jadi kesempatan yang ada kita kat atas muka bumi ini, kita gunakan dengan sebaiknya. Kita gunakan apa yang Allah Ta'ala bagi, kita gunakan sebaiknya. Jadi kita jalani hidup kita ni dengan yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Itu je yang kita perlukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekadar tazkirah hari ini, untuk pada hari ini, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa-masa akan datang jika diizinkan Allah SWT. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya tak lain tak bukan hanyalah sebagai nasihat untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri, saya menasihati diri saya sendiri, dan juga jika ada kebaikan yang kepada tuan-tuan, maka ambillah, ikutlah sekiranya ada perkara-perkara yang telah saya sampaikan, saya kongsikan tadi, memberi manfaat ataupun tuan-tuan rasa baik untuk diamalkan, jadi ikutlah. Jadi sekadar untuk itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Maka kita sudahi kita punya tazkirah pada hari ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asril insana lafi khusr. Tawassaw bil haqq wa tawassaw. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.